Syekh Allah kata, jihad yang paling utama sekali ialah memberi hidayah. Ada orang baca jihad besar, jihad kecil. Waktu dia pergi duduk di Mekah tu, artinya dia duduk tu sementara pergi nak bermesyuarat aja. Dalam peristiwa tu lah, dia pergi ke Mekah tu dengan tujuannya nak pergi bermesyuarat, tapi dia lewat datang, harus kisah lah dia. Tapi oleh kerana pada zaman itu dia boleh duduk dah, mana kajian, jaga, tidak boleh berkacau lah. Duduk situ peluang boleh ada orang cari ilmu. Jadi kebetulan dengan arwah Haji Nilok ni, dia ada situ, cari-cari tu guru, jumpa tu guru ni lah. Jadi bolehlah dia belajar daripada situ, tulis. Jadi dia pun tak ada sebar lagi ilmu dia ni. Ni tafsir dia ni zaman dia tulis dulu tahun 50. Lapor tak ingat dah 50 Arab ni, 50 Arab bagi 50 Melayu. Lama dah masa ni. Jadi dia balik buku-buku apa yang dia tulis tafsir ke apa semua sekali. Dia tak ada ngajar lagi, dia mati dah. Mati dah. Bila dia mati, orang Kedah dah sambungnya. Orang Kedah sambung pun, dia sambung setakat mengajar begitu je, dia tidak tulis juga. Macam arwah ni Haji itu. Kita pergi ngaji dengan dia mula. Dia tidak tulis. Dan buku ni ada berkecat. Sebahagian rumah orang tu, sebahagian rumah orang ni, sebahagian rumah orang tu. Jadi kalau tak ada usaha mencari, menyatu padukan semua ada, tak jadi sesuatu. Tak jadi sesuatu. Cuma arwah ni Haji Mulud danlah dia mengajar sikit, tapi tidaklah berbentuk dengan buku, betul tidak. Dengan dia ada sebahagian. Jadi setelah mati dia telah amat cuba usaha cari. Rumah dia pun boleh dah. Boleh. Rumah Haji ni pun boleh. Rumah Haji ni yang boleh buat sikit. Rumah Haji ni emak pun boleh sikit. Jadi buat gila lah kita buat gitu. Buat tak malu. Buat muka tebal. Buat muka tebal. Malu pun buat tak malu je. Pergi usaha cari mitok dengan tuan tu pula. Mitok dengan tuan-tuan pergi ambil lagi photostat atas. Mujur photostat ada duduk. Kalau tak ada photostat gitu bukan main teruk. Waktu kat dulu kan photostat ada. Apa pasal kena menulis? Kau dulu. Tahun 71 tu tak ada photostat lagi. Tak berapa ada. Ada tapi tak masih dulu. Jadi waktu tu aku tulis. Dekat Kedah yang sikit ada photostat. Jadi tulis photostat gitu, photostat. Buat buku tak boleh, orang photostat tak pandang. Dia pandang photostat je. Tiga tu pandang photostat je. Dia buat buku tak boleh. Jadi yang tahu besar gitu. Jadi masih ada lah bagai ini. Cuma kita berusaha lah apa yang ada tu menterjemahkan ke Melayu untuk kita boleh pakai perhatian sikit solat. Itu je. Jadi yang merasa kalau sangat terjemah dah ni memang lebih daripada bagi dua tu. Tak banyak dah. Kalau kita boleh kumpulkan semua ni milik jadikan buku. Yang merasa banyak kalau ni tebal dia ni. Tebakan. Tapi tak tahu lagi lah ke mana. Ya setakat hari ini kita masih boleh berusaha buat lagi. Cuma kita nak minta dengan Tuhan, biarlah dia habis. Biar dia habis kita terjemah. Kalau ada ni, biar jadi buku. Tapi soal jadi buku tu nak cetak boleh kalau tak tahu lagi. Sebab orang nak cetak ni pun cermat sangat. Bahasanya
Nak tanya tu bahasa. Lepas tu pula nak ada rekeminyo. Sebabnya Hujatullah tu hak bumi kau ikin tu berapa tahun tu. Banyak sunyi tak bunyi berapa kata. Tak berketek. Semua baru ni bunyi, ada bunyi-bunyi. Dia bertukar ada. Apa ni, tua dia tu. Ada bunyi kata, nak terbit. Tapi nak terbit tak tahu lah. Mak muda pun dia terjemah, nak terbit dah. Tapi berapa tahun tak tahu lah. Dah masanya. Jadi hal ni pula bunyi semua nak terbit pula. Tak tahu lah terbit ke tak ni Allah dah. Tapi tak kisah lah tu kita suruh dia punya pasal. Kata Syekhnya, saya meneliti dan menyelidik bagi menyempurnakan ilmuku dalam keadaan itu. Dan beliau dengan sifat istiqamahnya mengikut fitrah Syah Ismail Syahid dalam bidang jihad. Ya? Sebab jihad ni bukan pasti pikul senjata. Di dalam Tafhimah Ilahiyah, Syah Allah kata, jihad yang paling utama sekali ialah memberi hidayah. Ada orang baca jihad besar, jihad kecil. Jihad nafsu tu besar. Dan jihad mati dalam ada perang tu kecil. Jadi begitu. Tapi Syah Allah kata tidak memberi hidayah kepada orang. Sebab dia kata, berarti tengoklah, tak ada satu pun Nabi yang Tuhan utuh di dunia daripada mulut tu. Ada tu, siapa ke Nabi Muhammad, semua orang ni memberi hidayah belakang. Semua orang tu memberi hidayah. Akhir kerja dia, beri pimpin ni, beri petunjuk kepada orang. Satu kerja tak nombor satu, tak ada lebih pada itu. Soal bikus senjata, tempat lain tu. Itu yang kedua orang tu. Dan guru kami Syekhul Hind yang mendidik dengan fitrah itu juga. Syekh kami telah mengasihi 3 orang syekh, iaitu Syekh Imdadullah sebagai amir jihad pada masa dia tu, Maulana Muhammad Qasim, dan Syekh Rashid Ahmad Gangguhi. 3 orang. Mereka bertiga ini terus-menerus berjihad serentak pada zaman penguasaan Inggeris terhadap Delhi. Ini 2 orang ini tak cerai untuk 3 orang ini. Maulana Qasim, Syekh Rashid Ahmad, lepas tu Amir Syekh Imdadullah. 3 orang. Syekh kami, Syekhul Hind, berkawan dengan mereka pada masa itu. Dan guru pada guru kami adalah berhubung dengan sahabat Al-Imam Abdul Aziz yang menjalankan jihad. Syekh Imdadullah telah dijadikan wasi oleh Syekh Ishaq dalam menjalankan jihad. Maksudnya dia ni orang menjalankan wasiat dalam sendiri dia. Manakala Syekh Muhammad Qasim sentiasa berhubung dengan Syekh Muhammad Yaqub, saudara kecil kepada Syekh Ishaq. Syekh Ishaq tu anak Syahullah tu. Kedua-dua mereka, Syekh Yaqub dan Ishaq, adalah saki-baki kumpulan yang masih berjihad itu. Adapun guru kami Syekhul Hind, di samping kelemahan dan sifat merendahnya, adalah sebagai imam di kalangan pemuda ini yang menegakkan kalimah jihad di dalam peperangan pada tahun 1914. Masih berjuang, tapi bentuk perjuangan itu mungkinlah berbeza-beza. Semoga Allah memberkati dan ta'ziahkan mereka semua. Dan habis lagi tu. Jadi Syekh ni banyak semua cerita-cerita
apa yang berlaku pada zaman dia dulu. Jadi kita sambung cerita peringatan yang diberi oleh Syekh dalam bilangan minggu lepas. Dia sebut kita masalah tokoh-tokoh yang berjuang, yang berjihad. Masuk situ Syekh Darullah dijadikan sebagai wasi dan juga orang lain. Cuma kata beliaunya, sementara Amir Amrullah Khan, Amir Amrullah Khan itu pemerintah itu, penguasa Afghanistan yang berjihad menentang Inggris di sempadan India. Imam ini meninggalkan suatu perkara yang mewajibkan bagi turunnya rahmat ilahi. Jadi pemimpin itu dia buat perkara-perkara yang menyebabkan Allah tidak merestui dia. Maka menyebabkan dia kalahlah. Adapun amalan kami selain daripada imam itu diazab dengan teruk-teruknya. Jadi orang itu kena ujian daripada Allah dengan macam-macam bentuk azab lah. Mereka telah pun membuat karuk maruk yang mereka anggap sekasih-kasih makhluk di sisi Allah. Jadi benda dia buat tu sebenarnya tak ada apa-apa, cuma anggapan dia buat. Tapi benda tu benda pakacai, karuk dia. Sebab manusia ni bila dia ada kemampuan, dia melihat sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi dia, dia buat. Sedangkan benda tu luar daripada sunnah ataupun luar daripada kehendak Islam, agama. Kami tidak kasih kepada golongan revolusi ini, melainkan kerana mereka sedar terhadap pelbagai ujian terhadap kami dahulu. Sekodati lah. Itu berakhirlah sebagai cerita peristiwa yang berlaku terhadap Syekh. Itu sebagai jumlah muqtadidah dia bagi itu. Kemudian masuk pula kepada ayat. Allah berfirman, ayat 19, Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min basyirin wala nadhir faqad ja'akum basyirun wa nadhirun wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat 19 ni Allah menyeru kepada ahli-ahli kitab, orang-orang yang pandai baca kitab Allah. Tak kira lah daripada golongan mana. Termasuklah Yahudi dan Nasara dan juga orang-orang Islam yang baca kitab. Jadi Tuhan tuju kepada ahli kitab, kata dia, sesungguhnya telah datang kepada kamu, telah datang kepada kamu sekalian seorang Rasul kami. Jadi orang ni semua ni sudah pun sampai Rasul. Kalau Yahudi mana Nabi Musa, Nabi ni dah sampai Nabi Isa. Kalau kita orang Muslim ni pula sudah sampai Nabi Muhammad. Jadi Rasul-Rasul semua tu dah sampai kepada mereka. Yang mana Rasul tu yang akan memberi keterangan kepada kamu setelah terputusnya beberapa Rasul. Bila fatrah tak ada, keputusan Rasul, ketandusan Rasul tu, lepas tu Tuhan buat mari Rasul. Sebab bila mati satu Rasul, nak datang Rasul yang kedua lepas pada meninggal tu, masa tu lama tu. Lama. Kami contoh antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad dah 500 tahun.
Nabi Muhammad mati selepas sekarang 1400 lebih dah. Jadi 1400 lebih tu mujaddid yang datang selepas daripada dia tu adalah rasul-rasul daripada Allah tu. Tinggal lagi siapa mujaddid tu yang harus kita ikut. Jadi tajuk yang kita nak bawa ni pun tajuk tu lah. Ni Haji tulis dah tajuk tu tahun 71 mula. Dia dah baca tapi tak sampai ke mana-mana. Tak sampai ke mana. Kelantan pun tak kata. Jangan nak pergi Kelain. Gak orang pun hak dengar mula tu dengar sekali tu je. Lepas tu kan duduk. Jadi insyaAllah kalau Tuhan tak ada beri halangan apa-apa, kita akan sapa di kemuncak tempat ilmu lah. Kita akan sapa di tempat ilmu. Kita harap moga-moganya dengan sapa situ tu dia akan berjalan lah. Sebab tempat tu tempat ilmu, orang-orang yang mempunyai pemikiran yang belakang, orang bijak. Jadi orang ni bolehlah membawanya. Jadi kita tolong sapa ialah tu. Jadi kalau kita tidak sapa, maka benda tu tak sapa dah. Pakai habis gitu bagi. Jadi kita perlu pergi duduk balik. Maka tidak ada alasan buat kamu untuk mengatakan tidak datang kepada kami seorang pemberi berita gembira dan pengancam. Mana kita nak berdalih, talih. Kita nak menindak. Sebab Allah dah atas. Ingatlah sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap sesuatu. Itu memang di bawah kekuasaan Allah berlaku. Kalau kita tengok risalah ni tak terfikir sikit abuk nak sapa ke universiti ni. Dia mati tahun 71, ni 2001. Berapa puluh tahun? 71, 2001. 2003. 32 tahun. Kalau kita beranak tahun tu berartinya boleh anak berapa orang tu. Beranak tahun tu, tahun dia meninggal. Jadi 30 tahun lebih baru dia injak tangga universiti. Ini salah dia tu. Cuba kita fikirlah. Sebab itulah Tuhan kata sini, wallahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang mana kita fikir tak sabar kuannya. Tidak nak sabar juga. Dia sabar. Ayat ini untuk mengukuhkan bukti terhadap mereka. Kerana mereka mengatakan tidak datang kepada kami pembawa khabar gembira dan pengacam. Mereka kata antaqulu ma ja'ana min basyirin wa nadhir. Tak ada siapa dia mai royak dia kata. Justru itu baginda sallallahu alaihi wasallam datang untuk mentajdid ajaran Musa alaihi salam. Setelah Musa mari duduk dengan kaum dia beberapa ketika sehingga meninggal. Mari pula Isa tolong beranak Pak Musa tu. Tak ada Isa, mari pula Nabi Muhammad berangkat lagi. Hak terima, hak tak terima dah. Jadi hal itu sudah pun ditetap oleh Allah. Demikian juga lahir para mujaddid bagi mengajar Al-Quran di dalam Islam selepas Nabi SAW. Sama ya juga. Jadi ni pun orang-orang yang mempunyai kelayakan nubuah. Cuma dia tidak Nabi je. Dia tu ada kebolehan
menerima ilmu Nabi. Jadi dia berilmu ilmu Nabi, dialah pula menyebar apa yang dikandalkan oleh Nabi itu. Quran itulah kita kira. Jadi cara tu macam-macam pelaksanaan dibuat untuk nak menyampaikan dakwah. Dengan sebab itu mereka tidak bangkit secara individu, melainkan bangkit melalui jamaah. Para mujtahid lah, para mujtahid dan mujaddid ni dia bangun atas bentuk kumpulan. Apabila pengakuan oleh mujaddid bagi meminta uzur mereka mengerjakan amalan kufur dan mendakwa mereka makhluk paling hampir dengan Allah. Apabila menjadi kesilapan mereka, maka adat mereka sentiasa mengatakan, kami sedang menunggu seorang lelaki yang akan diutus dalam tempoh terdekat ini bagi memperbaiki bersamanya kesemua kerosakannya. Perutusan lelaki ini hanya terdapat di kalangan kita. Di kalangan kita, di kalangan umat Muhammad lah. Maka kami yang paling hampir kepada Allah daripada kamu. Kerana adat yang terdapat dalam golongan Yahudi dan Nasrani. Saya memberitahu kamu sedemikian keadaannya, di mana perkara yang boleh didapati di kalangan berhaman, dan sedemikian itu juga kami dapati orang Islam dibala dengan kesemuanya itu. Jadi orang ni semua ni kadang-kadang dia buat pengakuan tu yang dia sendiri tak sampai ke mana juga. Setengah tu tak mempunyai kayak langsung lah. Yang boleh membawa kepada kesesatan orang di belakang. Mereka, orang-orang Islam, menunggu penyelamat sebagai Mahdi Al-Masih. Orang Islam. Dia bukan orang Islam saja, ni orang Kristian pun tunggu juga. Cuma oleh kerana kita tidak gaul dengan orang dia, maka kita tak tahu, kita tak bahasa kita je tunggu Nabi Isa. Jadi orang dia pun tidak kurang hak tunggu Nabi Isa tu. Baldak hacu licin. Tak mari-mari Nabi Isa. Imam Mahdi pun tak jenguk. Ni dia mengusur mana wallahualam tak tahu. Kita tunggu juga. Dan lepas hancur ni pun tunggu lagi ni. Tunggu lagi. Mereka, orang-orang Islam, menunggu penyelamat sebagai Mahdi Al-Masih. Sebagai Mahdi Al-Masih. Mahdi suku tu, Al-Masih suku. Tidak ada lah tu. Bukan Ahdi Al-Masih dah. Dia kena ada ataupun dan di situ. Itu adalah dari adat yang berterusan kepada kaum yang membuat perkara batil. Orang yang duduk bawa perkara yang tidak betul, kau tak pakar tu, duduk ke kahut tu lah. Baru 2 minggu lepas, budak di rumah tu balik satu kertas. Kertas tu dia panggil kertas berantai. Jadi kertas berantai tu kita je main budak-budak itu pun baca dah kertas tu. Mari lagi. Lo ni mari lagi. 50 tahun dulu berarti benda tu sampai kita mari dulu. La ilaha illallah. Dah kan orang baru dia tak tahu. Kita tak. Jadi orang pelawak je ada itu, pakai ni pun pelawak tu. Tapi orang yang tak tahu dia bahasa Allah tu. Moga orang tu tunggu Nabi. Padahal orang tu acul lembur. Hak pertama tu kan. Tanduk. Jadi baca tanah.
Tapi disebar lagi tu fikiran balas tu. Tak orang kita ni bila bunyi bentuk ugamu sikit sudah selalu. Habis. Boleh cucuk hidung. Oleh itu, hujah yang mengalahkan ke atas mereka ialah tidak boleh ditegakkan dengan mengatakan kamu tetap kalau diutuskan seorang lelaki yang baik, dengan apakah kamu bermuamalah dengannya dan apakah sesuatu yang kamu lakukan dengannya selepas kamu menyebut dengan macam-macam keburukan yang dilakukan oleh para nabi dan para mujaddid. Maka tidak tinggal lagi untuk mereka keuzuran. Sebagai contohnya, suatu golongan daripada Maulana Deobandi, mereka telah pun bergaul dengan guru kami dengan pergaulan yang buruk. Dia moga-moga karut berani ni. Bukan saja mari daripada orang-orang jahil, dia orang-orang yang dianggap kacau. Orang yang dianggap aling, bijak, ulama, juga benda ni sama, tak ada beza. Tak kira pun macam lama, pun macam baru, buruk-buruk. Dia berkata, baru yang macam ni tanam, buruk duk. Kalau kira, baru tanam pun, lama pun buruk. Jadi, nampak kepada uniform tu berjuruh. Tapi dalam juruh tu ada ulat. Ada buruk dalam. Jadi itulah yang jadi masalah. Kita duduk mana-mana pun lagu tu lah. Contohnya, kalau kita duduk tepi jalan, duduk 2-3 orang misalnya, pia-pia tak bakal. Lepas pada dogel gitu ya. Orang zaman dulu kalau lepas pada dogel dia kata pasik. Orang zaman dulu pasik. Kalau bojeng pula 2 pasik. Dia naknya kepala suku licin. Jadi dengan sebab tu kepahaman balas tu masih kuat lagi tertanam dalam fikiran orang kita. Orang kita ni siapa? Biarlah orang yang terang-terang. Sebahagian orang dakwah, bukan semua juga. Sebahagian orang dakwah dengan tata tertibnya, dengan pakaiannya, dengan gerak-gerinya, cukuplah melambangkan berjurut. Tapi kalau jumpa hak tak pakai pergi jalan, salam pun tak. Tak jabat salam. Jabat salam dia pilih orang juga. Orang hak dia kata nak abdu, tu baru dia jabat salam. Itu memang gitulah berlaku. Nak kita pun ramai juga. Dah saya-saya yang ada awal tu mati pun. Hak jumpa dah tu. Kau jumpa buah berkecek, dia kita tidak kata bahasa jumpa saja duduk lah, ramai juga. Sebab itulah dia sebut sini ni, contohnya suatu golongan daripada saudara Ustaz Maulana Deobandi. Dia tak rakyat orang tu. Mereka telah pun bergaul dengan guru kami dengan pergaulan yang buruk. Jadi itu melambangkan orang yang dikatakan baik pun buruk juga. Tidak kata semua baik. Jadi kalau dulu balas tu, maka sekarang pun balas tu lah. Dalam satu hadis Nabi kata la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwan na'li bin na'li hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum. Itu Nabi kata nak melambangkan suasana hidup manusia ni. Maksudnya
kehidupan manusia ni serupa, dia kata serupa kasut kiri dengan kasut kanan. Kamu ni dalam kehidupan ni serupa dengan kasut kiri, kasut kanan. Jadi bila kita masuk ke kasut tu, molek je. Kasut baru beli kedai. Kita tidak kita kasut tu. Cuma kita ambil kasut tu padan, kalau kita kita masuk. Masuk boleh. Mana tak boleh kita kata betul guru, duk tu kaca ada juga. Rupalah zaman dulu, zaman lon tak ada beza. Sehingga Nabi kata kalau sekira orang tu masuk tu baik-baik tu lagi masuk. Tu nak royak benda yang sama tu boleh berlaku. Orang zaman dulu, orang zaman lon. Tak ada. Cuma apa yang disebut sini tu, Ustaz Maulana Diuban tu sebagai contoh. Ya, Ustaz kita sini pun lagu tu buka. Maka terdiri dari kalangan yang membuat kekarutan yang kononnya menunggu kedatangan Mahdi. Ni Lana ni tunggu dah sini ni. Tunggu dah sini ni banyak lagi. Kalau sudah tunggu Mahdi, tunggu Nabi Isa atau Habib. Pak lala ni. Jadi yang kita herannya mengaji pak ke India, mengaji pak ke Mesir, balik tunggu Nabi Isa. Apa kerjaan dia ni? Kita pun lemah juga. Tunggu ni jatuh dia lagi tunggu. Bukan kata baru-baru. Tuk dia tak jumpa dia pun tak jumpa. Habis mati, tak jumpa belakang. Nak jumpa mana nak muka karut? Tapi kalau kita kata karut, dia marah kita. Itu jadi soal. Jadi dia tidak cuba fikir ke, cuba cari ke. Tak. Ada satu orang cikgu. Kihnya kilamundo. Jadi ada orang beri ke dia satu risalah, amba tulis dulu, orang tanya berhubungan aura. Amba tidak jawab, kata nanti amba tulis. Jadi kalau rakyat rasa tak selesai, kamu kata. Nah, kita pun cubalah tulis, jadilah satu risalah. Jadi kita sebarlah sama-sama kita. Untuk mana-mana orang nak tengok, dia nak faham. Kau dah tu. Jadi sabarlah buku tu ke dia. Dia pun baca. Setahun dah masa lebih tu. Lebih dah setahun. Oh, marilah cari ambil pula. Bawa dengan kitab-kitab muda pun. Mari tu nak mari berhubung dengan aurat yang ambil tulis. Tak kebetulan apa kebetulan duduk rumah tu lagi. Dia mari sekali tak jumpa. Kali kedua jumpa lah kamu. Kamu tak tahu dia mari nak apa ni nak berhujah. Jadi bila dia mari dan baru selesai naik. Kacik atau bi masalah aurat. Itu kenapa dah bertekar dia. Kata demo ni orang ngaji kata ni. Kita tahu dah dia terlebih kurang kita tahu dah. Demo ni orang ngaji ni. Ngaji pun tidak ngaji suamu. Orang kata mau ngaji cuma pagar je. Yang mau ngaji tu sebuah demo ngaji apa? Siti kata. Oh Jamil ni panggil apa? Ngaji poma dek. Demo poma. Hamba ni bahasa ngaji ayat lepas. Ikut jumpa ciri. Cacing makan belakang kata. Tak sebuah demo. Kamu kata ke dia. Kamu fikir tak susah lah awak lagu ni. Dengar sebagai orang ngaji, dia mau balik. Dia mau tulis semula buku tu. Dia mau tengok mana tak betul Pak Amal tulis tu. Tu dah royak. Sini tak betul. Wak mari rujuk tak betul. Itu cara kita orang ngaji kata. Jangan duk kecek gini kata tak kena. Amal tak kena tak sih. Tak sih. Jadi dia pun senyap tak kata apa. Mau sarah-sarah ke dia. Amal kata, amal harap lagu tu lah. Balik tulis. Patah mereka masa. Amal nak tengok juga.
Pak kali ni tak nampak gambar satu. Jadi rupanya menyentuh perasaan dia sangat buku yang kita tulis itu. Sehingga dia nak duduk rumah tak boleh. Hungar main cari kita. Mana? Hungar main cari kita pun tak lewat gambar satu juga. Amat tak pernah sambung kalau orang ngaji sekolah pakai universiti. Tak pandai menulis. Sedangkan kita ngaji sekolah Arab boleh kot. Sekolah Arab. Sekolah Hatak boleh kot tulis 2-3 baris. Itu biasanya. Jadi begitulah keadaan orang-orang yang kita ada hari ini. Jadi berkali juga mungkin dia terpengaruh kerana dia dengar kita ngaji-ngaji ni ilmu salah buat kali agak. Jadi dia tidak fikir mana salah, kalau di mana betul tu dia tak fikir. Nak kita bila orang mari rumah kita nak kerja kasar wuduk tak nak sabar. Cuma kita bajak gitu ialah dia lebih kurang. Kalau dia nak buat, tak saya buat tak ada. Mereka terdiri pada kalangan yang membuat kekarota yang kononnya menunggu kedatangan Mahdi. Oleh sebab itu aku mengatakan kepada mereka, apakah yang kamu ingin buat dengan Imam Mahdi? Seperti yang kamu perbuat dan berurusan dengan guru kami. Jadi jumpa dengan Mana Ubaidillah, jumpa dengan Syekhul Hin. Dia buat perangai uduh, perangai tak molek. Pasal dia tak belaga, tak kena dengan dia. Baru tunggu Mahdi, bila mari Mahdi, Mahdi buat setuju dengan dia. Kamu dia ikut ke? Tak ikut sebab tu juga. Tak ikut juga. Jadi dia pergi tunggulah Mahdi tu nak cari serupa dengan dia nak. Kalau kita andaikan bahawa Mahdi yang akan datang itu, dia tidaklah datang dengan bentuk malaikat. Kalau dia mari pun, rupa orang lah, kacik seperti tu juga. Kedatangannya itu hanya berbentuk kelompok atau golongan orang-orang beriman. Kalau ada lah, 2 kali itu. Jika Mahdi berada di sini, kamu bercita-cita dengan Mahdi yang akan datang. Kerana kamu tahu muamalah dengan guru kamu. Sudah tentu kamu tidak berasa hina dengan muamalah itu. Aku sudah pasti bahawa kamu tidak akan jadi pembantu-pembantu Mahdi. Malah akan menentangnya. Kalau jumpa pun, artinya bukan nak sokong dia tu, kalau jumpa jadi musuhlah dengan Mahdi pula. Sebab mungkin Mahdi mari tak akan bawa kau dia nak. Kamu akan kemukakan hujah terhadap mereka dalam kontonganku dan dalam perhitunganku daripada ayat-ayat 20 hingga ayat 20 ni. Daripada ayat 20 hingga 20 ni. Bagaimana Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Maksudnya, dan ingatlah waktu Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, hendaklah kalian ingat akan nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kamu sekalian. Baki talqin bi ala illah dia panggil itu. Mengingat semula pemberian Allah yang mereka duduk kecak nikmat sepanjang hidup dia tu. Dengan ramai diangkatnya para nabi dari kalangan kamu. Itu di antara nikmat Allah tu. Kok jadi rasul yang terhantar kepada Bani Israel itu daripada orang Bani Israel saja, nabi-nabi itu. Dan dibebaskannya kamu dari perbudakan Fir'aun. Jadi hamba, jadi koli Fir'aun pun Tuhan selamat juga Bani Israel itu dengan perantaraan Musa alaihi salam. Jadi itu pun satu perkara yang perlu diingat kembali itu. Jadi mungkin kalau rakyat kau rela ni,
Orang tak serah dah muka hak berlaku pada tu nenek dia. Cuba kita juga, kalau kita cerita lama kepada budak-budak Allah ni, dia kata apa? Tu cerita zaman dulu. Jadi tujuan cerita zaman dulu tu kita nak suruh dia ingat zaman dulu orang lagu ni, dan tidak mustahil orang Allah ni bakal jumpa pula zaman dulu tu. Benda sama tu akan berjumpa. Kalau zaman Jepun gitu misalnya, susahnya orang zaman tu nak makan dah, payah je kau nak mengaji. Tapi walau macam mana susah orang zaman tu, kau mengaji banyak dalam susah. Tak mengaji zaman dulu ke apa, pondok yang ada orang lain tu. Ada sekolah-sekolah tak pun nak laku. Tak mengaji di pondok ni, muka dia tak ada gap bayar dia. Siapa boleh duduk pun duduk lah. Nak kena bayar 3 amah ke sebulan, seria ke tak ada. Hanya ada juga yuran untuk bayar harga minyak. Minyak nak pasang di masjid tu ialah zaman dulu berapa sen. Kita tak ada kadar, tak boleh mungkin tak boleh juga. Jadi orang boleh duduk belajar cari ilmu dengan kadar dia zaman dulu. Jadi kalau kita mandai hari ni berkali, kalau mari susah pula lagu tu, wallahualam lagu mana. Dia susah tu memang tidak mustahil tu. Tidak mustahil. Kita tengok je baru ni tu jatuh ekonomi je. Di tepi jalan tu banyak pasar-pasar malam dia. Penuh orang. Bila jatuh ekonomi, habis. Orang beli kurang, orang jual pun kurang. Habis basah-basah kain, jual. Bukan jual kain, jual basah. Ekonomi jatuh. Kereta tu seroyak lah. Kalau dulu ada 3 buah, sahabut tak ada, pak basah-basah apa jual. Tu muka paling dekat. Tapi nasi, alhamdulillah, walau basah kena jual, boleh makan. Tapi orang hidup pada zaman Jepun, nasi sekali sehari susah nak jumpa. Amudan makan nasi campur dengan ubi kayu. Pergi mamak selera amu pasir dia tanam ubi kayu campur dengan nasi. Jadi kita semua pun susah. Ayah kita berusaha makan nasi, tak boleh makan ubi kayu. Kita sendirinya. Jadi kita tak boleh rasa dah rumah kita tu makan ubi kayu campur nasi, tak biasa. Tapi pergi rumah saudara, ubi kayu. Itu kesulitan orang-orang pada zaman. Dan benda tu tidak mustahil akan berulang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masa tu dia akan bertukar balik di kalangan hidup manusia. Dia akan bertukar. Ada masa dia. Dan dengan diberinya kamu kejayaan yang tidak diberinya kepada orang lain, kepada bangsa lain yang ada pada masa itu. Allah kurnia kepada Bani Israel satu keistimewaan yang Tuhan tidak beri kepada mana-mana kaum pada zaman itu. Sehingga Tuhan sebut dalam Quran itu nikmat yang Tuhan beri kepada Bani Israel. Ya qawmil khulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah tanah suci yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Berpindah tempat, pergi ke tempat yang lebih baik. Tuhan kata, masuklah ke tempat tu. Tuhan benar tu.
Tapi Tuhan naknya wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kamu mundur ke belakang, jangan kamu murtad. Tartaddu ala adbarikum tu murtad daripada perintah Allah. Kalau dulu kita terima, lepas tu bila senang kita lepas ke belakang perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau kita murtad, fatan qalibu khasirin, nanti kamu akan jadi umat yang rugi. Jadi orang yang murtad ni tidak mengenalkan nikmat Allah, maka Tuhan akan balakan dia. Waktu tu rugilah. Jadi nikmat yang kita sudah milik selama-lama tu akan hilang. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Jadi bila dia duduk dalam sini, puak-puak Bani Israel makan, duduk, semua sini berlaku dah tu. Jadi bila nak ada ajak berperang, ajak berjuang, tausir dah lah, tausir. Mereka berkata kepada Nabi Musa bila Musa ajak dia berjuang, dia kata inna fiha qauman jabbari, dalam negeri itu ada orang yang berkuasa dan sombongnya, dengan sombongnya. Jabbari ni orang yang banyak tenaga, banyak kekuatan, agak pula tu. Jadi dia tersilah, tersigis. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, kami semua tidak mahu masuk negeri itu kecuali mereka, kalau mereka itu sudah meninggal negeri itu. Kalau puak-puak kau sombong ni tak ada, dia nak masuklah. Jadi mana royak dia tu tak mahu berjuang, sedangkan Musa ajak dia berjuang menentang kau ni. Jadi dia jawab lagu tu je, fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, kalau mereka sudah keluar meninggalkan tempat itu, barulah kami mau masuki. Jadi berarti masuk dengan senang lah, susah lah. Susah. Sebab tu dah menjadi sunnah alam dah ni. Orang semua nak cari susah tu kan, wajib dia cari apa, orang nak cari senang tu wajib dia kena susah. Tak ada satu pun manusia yang cari senang tu senang dia, kecuali orang yang sudah dipelihara, macam anak-anak duduk dengan ibu bapa dengan apa. Orang tu walau ibu bapa susah pun dia tak ada susah apa-apa, dia senang. Nasi boleh makan, boleh pakai, boleh ke apa, dia surga lah orang panggil tu. Tak soal lah surga tu, surga besar kau, surga kecil tak kira. Enggak, surga ni banyak peringkat. Tapi walau macam mana pun, setengah orang tu kalau duduk dengan ibu bapa, artinya macam duduk dalam surga lah dia. Nasi dah ada, semua keperluan dah ada, ibu bapa yang mencari. Tapi bila dia keluar daripada surga, masuk ke dunia dia sendiri, waktu tu dia tahulah. Tahulah susah senang-senangnya. Kalau zaman kita ni kita kata nak pera diri, kenalah kita berilmu. Jadi kita bersedia dengan ilmu untuk melayakkan kita hidup dalam masyarakat, supaya tidak kita ni diketepikan. Jadi kalau kita cuai dari situ, mungkin kita tidak standing orang nak masuk kali. Jadi orang kerja molek, kita kerja tak comel dari sudut rupa lah, naklah berapa lah, itu berpunca daripada kelemahan. Qala rajulan minal ladhina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihim bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jadi bilalah dia jawab gitu, berkatalah dua orang dari golongan mereka yang takut
yang telah dianugerahi Allah nikmat. Alladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihim. Jadi orang ni kata gua masuklah melalui pintu gerbang ni. Masuklah. Sebab kita nak masuk ke sebuah negeri itu dia ada jalan dia. Jalan masuk. Padahal negeri itu ke mana-mana masuk boleh. Tapi jalan tu, jalan masuk tu dia ada. Kalau ke siang masuk ke Golok, masuk ke Kabak, mana tu pintu dia, pintu masuk. Jadi masuk ke sebuah negeri, ikut pintu dia. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ. Kalau kamu berani masuk, pasti kamu akan mendapat kemenangan. Katanya Nabi dia. Katanya orang tu. Orang mu'min. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berjuanglah engkau melawan mereka. Kalau kamu berani masuk, pasti kamu akan mendapat kemenangan. Bertawakkallah kamu. Kalau kamu benar-benar beriman. Jadi berartinya pengorbanan yang harus kita lakukan. Jadi masalah benar itu masalah pemberian daripada Allah. Dia mahunya pengorbanan kita dulu. Soalnya kita dulu lagi takut, tak mahu. Jadi itu di dalam perjuangan. Gak perjuangan ni macam-macam, banyak perikap. InsyaAllah di dalam Tafhimah Ilahiyah dia kata jihad ni hak terbaik sekali. Hak terbaik sekali di antara kegiatan jihad. Dia kata kerja memberi hidayah kepada manusia, memberi kepimpinan, itulah jihad yang terbaik sekali. Itu disebut di dalam Tafhimah Ilahiyah. Jadi kita nak beri hidayah ni bukan senang. Hidayah tu kita boleh beri kepada orang yang ada persediaan menerima hidayah. Bukan kita beri itu arti semua tu jadi tak. Supaya kita menaburlah juga. Kalau kita tabur tu, hak tumbuh tu benih. Ada benih je. Kalau benih tu hapus, tak tumbuh dah dia. Jadi begitu juga kita beri hidayah tu. Tabur tu bila kena tempat dia tumbuhlah. Dia naiklah. Jadi bagi pihak orang yang memberi hidayah, jangan dipilihlah. Kadang-kadang kita beri kau kalau tak terima, kita marah kau. Jangan marah kau apa ni. Kalau dia tak terima tu berarti kau tak ada dengan dia. Tak sesuai dengan dia. Dia tak terima. Kalau terima tu tak ada persesuaian. Jamanaknya fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau kita beriman, nak kita bertawakal. Serah kepada Allah. Buat dulu. Adalah satu hadis Nabi kata, iqal fatawakkal. Kamu ikat dulu hutangmu tu. Lepas tu serahlah. Pasal muka orang jangan dia nak hutang. Jadi hutang-hutang ni jenis binatang. Kalau dia tak tambah, dia jalan. Dia tak sebuah kereta boleh koci dia. Dia kalau lepas tak tambah, raik lah. Dia tak tahu ke mana dia pergi. Jadi dengan sebab tu, dia kata iqal. Iqal tu lagu mana? Tu orang Arab buta kepala tu dia panggil iqal. Ega, dia panggil ega. Ega tu pelik dia itu, ega tu. Sebenarnya aqalah. Ega. Super panggil gabal misalnya. Jabal tu panggil gabal. Itu pelik dia. Bahasa dia dah tu, bahasa dia dah. Jadi bila buhlah sepa tu, tawakal dulu. Dia buh di siku ni. Dia betul kan dia ada siku tu. Jadi ambil kepala perumahan tu. Lepas tu situ tak lagi lah.
Apa? Tak apa lah tawakal pun. Gila mana-mana minum kopi, nak makan, nak tidur, tak apa dah. Sebab benda tu situ tak ke mana-mana. Jadi kalau tak bersepa ni, dia akan bangun. Bila bangun, dia akan tak jumpa cari. Qalu ya Musa lan Qalu ya Musa inna ada tu ya tu inna lan nadkhulaha abadan inna tadi kalau hak jauh kan jatuh inna Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Jadi kau Nabi Musa ni buat bering tak bering dia nya. Bila Musa ajak dia pergi berjuang menentang kaum Jabbar tu, kaum Amaliyah tu, dia jawab Musa kan, mereka berkata, wahai Musa, kami tetap tidak akan masuk ke dalam negeri itu selama mereka masih ada di dalamnya itu. Kalau puak-puak Jabbar tu masih ada situ, togi dia kata tak sewayak lah. Dengan sebab tu fadhhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah mu dengan Tuhanmu dan pakat-pakat peranglah mu dua tu. Dia suruh Tuhan pergi dua, Nabi Musa pergi peranglah mu dua orang tu. Inna hahuna qa'idun, sesungguhnya kami mau tinggal di sini sahaja. Tak segi. Dia suruh Musa dengan Tuhan pergi perang. Dan perang sangat dah. Itu jawapan kaum Bani Israel terhadap Nabi-Nabi dia. Jadi peristiwa ni Allah ingat semula kepada orang itu. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Jadi bila dia jawab gitu, Musa pun berkata, Musa berdoa, Rabbi wahai Tuhanku, la amliku illa nafsi wa akhi, sesungguhnya aku sudah tidak dapat, tidak punya harapan lagi terhadap mereka selain daripada aku dan saudara. Mana aku tak boleh nak kuasa lagi dah, kecuali diri aku sendiri dengan saudara dia Harun tu je lah. Orang lain tak boleh. Ini paksa, semua orang tak sih. Dengan sebab tu fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, oleh itu baik kau pisahkan sajalah kami dari kaum yang fasik itu. Asingkanlah, tersedut sekali lah dengan puak-puak kaca ni. Jadi bila nak ajak berjuang, memang dia tidak mahu. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah pun berfirman pula, Allah kata kalau begitu tanah suci ini menjadi negeri larangan buat mereka selama 40 tahun. Tak benar dia duduk situ lah, tak boleh masuk. Yatihuna fil ard, mereka berkelana, tak tentu arah tujunya di muka bumi ini. Lagu mana tak tahu. Jadi boleh jadi dia ni duduk tak ada tempat, jadi orang buangan ataupun orang yang dihalau daripada negeri. Dan memang Bani Israel ni daripada zaman dulu lagi tu dia penuh dihalau. Hak kena hala yang terakhirnya dihalau oleh Nabi SAW pada zaman dia. Nabi tidak benar Bani Israel ini wujud di
kawasan Tanah Suci, Mekah dan juga Semenanjung Arab. Pernah duduk. Jadi tindakan yang dibuat oleh Nabi pada zaman itu kerana mana orang Yahudi ni terlalu kacak, janji tak lekat, kerana semua mereka lah. Ada manusia yang paling jahat lebih daripada Yahudi. Kalau janji pelawak, lagu itulah sama-sama dia, maka nak selamat daripada keadaan ini, maka dia dihalau daripada menduduki kawasan sekitar tanah Arab. Dia pergilah. Tapi akhir dia akan balik situ pula. Jadi balik itulah jadi masalah pula kepada orang Arabnya. Sampai hari ni. Jadi bila ada balok dengan dia, hancur di Mesir. Apa ni? Iraq tu. Hancur Iraq tu, balok dengan dia. Jadi tak nampak Iraq, tak nampak Bani Israel, nampak Amerika. Jadi rupa, dia boleh berupa dengan rupa Amerika. Jadi pada akhirnya dia juga itulah keadaan yang berlaku. Tapi walau macam mana pun harus kita sedar benda yang berlaku tak keluar daripada hikmat tadbir Allah berlaku. Harus kita begitu sekali. Kerana itu janganlah engkau merasa sedih terhadap nasib orang-orang yang fasik itu. Dia kena halal, kena gapo tak tepat tu, tak sudah kenalah, tak sudah caralah dia tu. Sebab benda itu sudah pun ditentukan oleh Allah berlaku. Sama juga kita dengan orang Arab hak berlaku tu, jadi kita tak nak kata apa dah. Berlakulah. Itu memang kerana Allah. Maka kita tamatlah sekat tu dulu. Nak mengingat soal lagi ni. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini sambung hak minggu yang lalu. Kata pada ayat ini disyaratkan seperti apa yang disebut oleh Musa, di mana perintah supaya mereka berjihad. Jadi Musa mengajak kaumnya berjihad, tapi kaum dia tidak mahu berjihad dengan menjawab kepada Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pada ayat yang lepas. Jadi kaum dia kata, pergilah Musa, mu dengan Tuhanmu pakat-pakat perang, kami nak duduk sini ya. Tak sih. Jadi umat Musa menjawab terhadap Musa dengan jawapan yang menyakitkan. Mereka menjawab kepada Musa seperti kandungan maksud ayat 24. Suruh Musa berperang. Mereka semua adalah dari golongan ahli kitab. Semua tu orang-orang yang pandai baca kitab. Orang ada pengertian juga, yang mengharap kedatangan Al-Masih sebagai penyelamat. Penyakit ni daripada dulu lagi mana ada. Waktu Musa dulu ada dah
Orang duduk tunggu Musa, tunggu Isa mari. Tapi bila Isa dah mari, Bani Israel yang sama juga bermusuh dengan Isa dan berusaha berikhtiar nak bunuh Isa. Jadi cerita ni panjang lebar lah disebut juga. Jadi hak dia duduk nak selama kening tu, dia akan bunuh tak. Sebab Bani Israel ni banyak bunuh Nabi-Nabi dia ni. Sesungguhnya banyak dari kalangan ahli hadis dan ahli tafsir yang telah membuat kesilapan bahawa mereka tidak fikir di mana para anbiya diutus mengikut masyarakat manusia. Nabi ni Tuhan utuh, dia ikut suasana masyarakat yang dia ada. Jadi berlainan masyarakat, berlainanlah Rasul tu. Tapi utusan tu sama je, tak ada beza. Jadi dengan sebab tu, mungkinlah kalau kita tidak merenung secara baik, kita keliru dengan sebab berbeza cara dan passion amalan Nabi-Nabi tak sama. Mereka tidak akui pelbagai perkara yang mencarikan adat. Dia panggil mukjizat tu lah. Yang mana lahir di kalangan mereka berbeza dengan sunnah masyarakat. Jadi mukjizat yang Tuhan beri kepada Nabi itu pun antara satu Nabi dengan satu Nabi tak serupa. Itu mana kepada suasana masyarakat dia lah, yang terikat dengan perkara mukjizat tu. Jadi kalau sudah masyarakat tu tidak benar-benar terikat, maka Allah akan ubah cara tu dengan cara yang lain. Sebagaimana yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad, di mana umat Nabi Muhammad ni bukan bergantung kuat kepada mukjizat kauni. Mukjizat kauni ni artinya benda-benda yang berlaku di alam nyata yang melemahkan orang ramai. Jadi kita nak fikir, nak hitung, tak erti benda tu boleh berlaku. Sebagaimana berlaku pada Nabi misalnya, makan sikit boleh cukup orang ramai. Jadi kalau kira orang ramai terpatut dengan makanan tu tak boleh. Tak boleh cukup. Boleh makan kenyang. Dan suasana seumpama tu sampai sekarang pun di antara benda tu masih terpakai lagi. Misalnya kita kata jalan syariat Muhammad ni, makanan lah, kalau makanan seorang cukup untuk 2 orang. Biasa kita makan seorang, lepas itu tu. Tapi kalau orang mari seorang lagi, kita boleh makan 2 orang cukup juga. Cuma tidaklah menerok. Jadi benda tu boleh berlaku tu daripada masa dulu pun hingga sampai sekarang boleh. Dan benda tu berlaku dalam syariat Muhammad tu. Para guru yang bijaksana mengajar puaknya jalan untuk memajukan masyarakat. Para guru yang bijaksana mengajar puaknya jalan untuk memajukan masyarakat. Jadi ilmu ni dia tidak kamil, tidak sempurna kalau sekira tidak boleh dilaksanakan. Setakat kita belajar je, tapi kalau kita belajar tu tak buat, tak sempurna tu ilmu tu. Jadi ilmu yang sempurnanya ialah ilmu yang boleh dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.
Sebab tu dia kata, para guru yang bijaksana mengajar puaknya jalan untuk memajukan masyarakat. Arti dari sudut praktikal lah tu. Teori pun diajar, praktikal pun diajar. Jadi umat-umat Nabi Muhammad SAW ni, dia dididik oleh Nabi, cara ilmunya dan juga cara amalinya. Dua-dua tu pasti. Dia panggil dirayah dan dua-dua lah, riwayat dan dirayat, dua-dua tu. Dan beliau mengambil perjanjian dengan mereka dan beramal dengan jalan itu. Ini buat perjanjian lah kepada kaum-kaum dia tu. Jadi apa kalau sampai masa untuk beramal? Sebab kalau kita nak buat ni, dia kena ada dulu pengetahuan ke arah situ sebelum kita tahu cara melaksananya. Tak boleh nak buat. Setelah kita tahu dulu, belajar dulu, lepas tu buat. Jadi buat dan fikir yang mana kita tahu cara dia. Jadi apa yang kita buat tu pasti percayalah. Apa kalau sampai masa untuk beramal? Jadi setelah kita belajar, lepas tu kita mula buat. Mereka telah mundur ke belakang. Bila sampai ke peringkat amali itu, tosigi, gustan. Mereka mundur ke belakang dalam perkara itu. Jadi dalam amali itu tidak maju. Tidakkah itu suatu hal yang amat menyedihkan kepada golongan bijaksana? Jadi kalau orang yang bijak, orang yang berakal, ilmu dah ada, tetapi nak buat tak hasil. Cukup susah ni. Pusing juga ni. Ini menyedihkan, amat menyedihkan kepada golongan bijaksana. Sama sekali tidak. Maka Allah selamatkan, Allah selamatkannya daripada tindakan mereka. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Jadi Allah berkata kepada umat Nabi Muhammad, jangan jadi macam umat Musa tu. Mak Musa sudah ajar, sudah latih ketukan ni, ajak pergi buat kerja, pergi berjuang, tak sih. Jadi janganlah umat Muhammad ni jadi macam Mak Musa. Jadi Allah tegarlah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la takunu kalladzina azaw Musa, janganlah buat seperti orang-orang yang mengganggu gugat Musa. Dan Musa bila ajak orang dia menyusahkan Musa, menyakitkan Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, yang Allah sudah membebaskan Musa dari tuduhan mereka. Jadi di dalam tafsir dia kata gini ni, Musa ni di antara perkara yang kaum dia tu menyakiti Musa, dia tuduh Musa ni dengan tuduhan bukan. Dalam tafsir Jalalain tu ada arah tu. Dia kata bila Musa ni, orang zaman dulu dia muka kain tak ada. Kain pakai je, nak seh-seh tak ada. Itu memang dah zaman tu, zaman payah berlaku. Zaman Nabi Muhammad dia mandi lagu mana? Dia buat gitu kain. Jadi satu orang buat gitu kain, Nabi mandi itu. Mari telanjang, bukan bekas sehadah. Dendek itu takut orang kelih ya. Jadi dia tu orang tino dendek itu.
Bukan kejahatan. Jadi penuh dia tengah mandi, orang mari salat. Siapa? Ummu Hani misalnya. Duduk itu lah dulu. Nak jumpa dengan Nabi. Nabi duduk mandi. Itu nak suasana zaman tu. Orang mandi tak ada kaisah. Kalau kita lah ni, kalau kaisah pun tak apa. Dia ni tebal. Koci nak pula. Tanya, tak kisah. Tapi dalam hak itu pusah juga orang sah. Orang biasa manis sah kan. Walau ada dini sekeliling pusah. Tak sedap. Tapi orang biasa telanjang tak kisah. Walaupun agama pun belum telanjang. Dia biasa telanjang. Jadi muka balas ni kan. Daripada bila-bila lah zaman dulu pas kelala ni begitulah. Camunya bila berlainan masyarakat ada rasa yang berbeza, bila kita jumpa kita pun terpelik. Terpelik. Tengah kemuka ke misal. Terparuk Indonesia mani telanjang. La ilaha illallah. Mani telanjang kita kata. Nampak dia biasa mani telanjang ni telanjang dia. Tak kira Mekah mana pun serupa je. Kita dah buat Mekah dok deh. Dok. Kalau Mekah dok kalau Mekah salih hanuk lah weh. Tapi sama dengan sini. Jadi surah ini suratul Ahzab ni. Fabarra'ahu Allahu mimma qala. Yang Allah sudah membebaskan Musa dari tuduhan mereka itu. Jadi tuduhan dia itu tak betul. Jadi kalau dia tuduh, minggu cerita tu begini. Jadi orang tuduh Musa ni batu besar. Sebab dia mandi pakai sehar semua orang lain, mandi telanjang. Tentulah dia mandi pakai sehar tu ada benda pelik tu. Tentu orang pandai gitu. Tidak apa-apa orang lain telanjang belakang dia dah. Tapi cerita tu cerita pelawak tu. Cerita pelawak sebenarnya. Jadi bila Musa mandi satu hari, dia tak tanya orang tak ada mandi, dia pergi mandilah. Tak mandi pun dia mandi telanjang juga Musa pun. Katanya kain yang dia pakai tu dia buah tak batu. Batu besar lah buah tak batu. Dia pun mandi. Bila mandi tu, batu tu buat lari kain dia. Batu jalan lah. Batu patok kain tu jalan buat lari kain dia. Jadi bila begitu buat lari kain dia, jadi dia pun hambak batu tu nak ambil kain dia. Amak batu masuk dalam masyarakat agama lah. Saubi hajar kaya aku tu batu kata Musa. Jadi gegel orang makli tak besar dia mau kata besar. Tak besar. Jadi hak tu lah fabarra'ahullahu mimma qalu tu. Jadi cerita tu dia ambil ada persesuaian apa yang sebut dalam ayat pada cerita tanggal tak ada satu dok muka lain. Jadi hak alladzina adaw Musa ni ialah hak Musa ajak orang tu perang tapi orang tu tak sigi. Jawab dengan kata gilah perang dua Tuhanmu. Hak tu nya alladzina adaw Musa hak tu sakit hati Musa itu. Dah latih berapa lama, dah mengajar, berlatih kawan ni, baca apa tak sih? Supaya juru latih tentera lah. Latih puas-puas. Lepas tu, bila sampai masa, kerja aja, pakat tak sini. Apa kata juru latih? Tentu sedih benar. Tahu-tahu kita latih dia, tak jadi berlatih. Itu pun sama lah. Wa kana 'inda Allahi wajihah. Musa ni di sisi Allah seorang yang terkemuka, orang terhormat.
dalam pandangannya. Orang besar lah. Mereka tuduh Musa kerana niat mahu menyakiti dan membinasakannya. Itulah kaum Bani Israel. Jadi banyak dah bagi dia bunuh. Jadi sama juga Musa pun kalau boleh nak bunuh tu. Tapi dia buat menyakiti. Lalu bangkitlah dua lelaki dan memasuki pintu gerbang negara musuh. Mengintip keadaan musuh dan mereka kembali dengan sejahtera. Ini kalangan Yahudi ni. Sekiranya Yahudi terima perintah Musa, sudah tentu mereka tidak binasa. Sebabnya musuh tu menunggu je, menunggu Musa masuk je. Sebab Musa sendiri tu merupakan orang yang ditakuti oleh musuh. Musa ni dia Pesi Pongos ni lah. Pesi Pongos. Waktu dia balik daripada Tur Sina tu, Bani Israel pakat semua berala ke, semua nak lembu. Wak Pongos dia tu tak tanya khabar gal lah kepala Harun dia sekali. Kocok kepala pegang janggut. Jadi pah minta maaf lana nak kawin tu. Jadi dia klik Harun ni bersebahak dengan Bani Israel sehingga sampai menjadikan sebuah bala. Dia tinggal mondek-mondek. Jadi marahlah dia ke Harunnya. Jadi dengan sebab itulah Harun pun minta maaf lah kepada dia. Royak dia tak. Dia tak bertindak tu memang takut pecah belah Bani Israel. Apa? Farraqta Bani Israel tu. Jadi dia royak Musa yang aku tidak ambil tindakan terhadap orang-orang semua ni, semua berhala ni, mana lembu ni. Kan dia bimbang takut kata aku duk pecah belah puak-puak Musa, puak-puak Bani Israel. Jadi lagi teruk. Jadi berarti dalam masyarakat ni perpecahan ni perlu dikawal, dijaga, jangan diwujud benda belatu. Kalau ada benda belatu senin selalu musuh masuk. Dia masuk mari ke sedang molek kita pecah, acur selalu. Supaya dia masuk di Iraq ke misal. Kerana masyarakat tu pecah. Afghanistan ada berapa telagah sama sendiri. Jadi Amerika masuk di sini. Habis. Pak Iraq pun dia pecah juga dalamnya. Sebab tu dia bunuh perpecahan itulah. Dia masuk. Boleh ke dia? Macam mana ni tak tahu Syria apa lagi. Syria, Iran tak tahu ni sikit. Orang tu tak tahu pecah tu. Orang tu satu tu. Mereka tuduh Musa kerana niat mahu menyakiti dan membinasakannya. Lalu bangkitlah dua lelaki dan memasuki pintu gerbang negara musuh. Mengintip keadaan musuh dan mereka kembali dengan sejahtera. Sekiranya Yahudi terima perintah Musa, sudah tentu mereka tidak binasa. Sebab kalau pergi tadi tak ada apa-apa, balik selamat. Tetapi di sisiku, kan katanya mufassir ni, Syekhuna Maulana Ubaidillah, di sisiku dia kata kerana kelalaian mereka dari menyedari sunnah masyarakat dari satu golongan pemimpin besar dalam alam, di dalam alam bersama mereka pemimpin yang menentang mereka tanpa membuat kekarutan. Kelalaian mereka, dia lala jadi manga ni, tak sedarlah. Sunnah masyarakat dalam satu golongan pimpinan besar dalam ilmu bersama mereka pemimpin yang menentang mereka tanpa membuat kekarutan. Jadi dalam kehidupan kita ada pula pemimpin yang menentang.
mengatakan mereka tanpa membuat kekarutan. Orang Islam telah pun membuat perkara yang menyempitkan manusia. Ya, ada tu. Membuat. Mutus milih dia. Orang Islam telah pun membuat perkara yang menyempitkan manusia. Ini hak gia kita rekod ni. Bila sebut orang Islam ni artinya orang-orang yang ikut syariat Muhammad ni. Jadi orang ni pun buat perkara yang menyempit, menyusuh. Yang menyempitkan manusia ni menyusahkan manusia. Dan memang tabiat orang kita suka sangat buat muka-muka hak susah ni. Nabi daripada awal-awal lagi ini penjelasan dia kata bu'istu bil millatil hanifiyatis samhatis sahlatil balba. Aku diutus membawa satu millah hanifi yang senang, yang jelas dan terang. Jadi berartinya apa yang dibawa oleh Nabi di dalam amalinya, di dalam perlaksanaan, tidaklah membawa sesuatu yang menyulit, susah, tidak. Tetapi bila kita berada dalam masyarakat, banyak benda-benda yang boleh membawa pada menyusup. Dan mungkin juga menjadi tabiat orang kita ni suka buat muka susah. Pasal dia anggap benda susah itulah bernilai, mahalnya, susah. Jadi dia tidak sedar orang suruh buat seni. Hak yang disuruhnya supaya kita senang. Allah kata yuridullahu bikumul yusra. Allah mahu supaya kamu senang. Hak tu hendaknya. Wala yuridu bikumul usr. Dan Allah tidak mahu supaya kamu susah. Tapi dalam amalan kita, dalam kerja kita, tak puas hati lagi tak susah. Tebing juga susah. Kereta ada berasa nak bawa kereta. Tapi kita menyusah kita kereta. Kita pakar hingga siapa, mata rubuti je nak apa. Bawa kereta. Pasal nak bawa kereta tu, bawa kereta. Tapi apa yang kita menyusah kita lalu? Tuduh hingga siapa orang tak boleh kelih kita. Sudahlah tuduh gitu. Tuduh hitam pula. Kita cari hak kelabu-kelabu dah. Hak hitam. Jadi bila kita kelih hak hitam tu, ingat kau orang Iran selalu. Orang Iran lagu tu. Hitam dia pakai. Hak jantan pol-pol serban tu hitam. Tu hak darjah tinggi bakal agung. Hak hitam. Jadi benda tu menyulit lah. Jadi hak kesulitan ni sebenarnya orang tu sendiri buat, bukan Tuhan suruh. Tuhan tak pernah suruh dia susah. Tapi yang dia menyusah tu dia sendiri pilih hak susah. Dan begitulah kenyataan daripada hadis-hadisnya. Tapi kalau kita rakyat gitu, mungkin dia marah kita. Kita ni kacau. Jadi hak sunat tu lebih pada yang wajib. Semoga Allah mengampuni kami dan mereka. Berlakulah tu. Selepas darjah itu, apabila mereka terus kekal di dalam kesesatan, maka begitulah, nescaya akal mereka akan dicabut. Dosa royak gapo tak apa. Duk kekal dengan sesak gitu. Orang berilmu, orang bercara memikir, semua tak ada berlaku. Hilang dalam kepala dia. Royak ke mana pun tak erti lah. Tak erti itu bukan bermakna tak erti. Kerana pengertian tu dah dicabut dalam kepala dia. Bila cabut royak lah gapo pun dia tak erti.
Yang mana mereka menjadi paling hampir dengan binatang dan burung. Tak burung pun dari sudut tidak mampu membuat perbezaan. Tak erti dah. Tak erti nak buat perbezaan di antara satu perkara baik atau perkara buruk. Kepada maksud itulah isyarat dalam perhitungan mengenai kisah anak Adam yang mana orang-orang zalim telah pun menyesal dan berkata. Jadi Tuhan sebut di sini cerita anak Adam. Iaitu ayat 27 Allah berfirman, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Maksudnya, dan bacakanlah kepada mereka dengan sebenarnya tentang cerita dua orang anak Adam. Nabak ni berita lah. Berita dua orang anak Adam, iaitu nama tu Habil dan Qabil. Nama tak ada kisah, nama Habil ke nama Qabil tak kisah. Tuhan tu dah sebut namanya. Cuma dia kata dua orang anak Adam aja. Cuma dia berkata anak tu ada yang mula-mula ke Habil dengan Qabil lah. Ikan pada zaman tu orang tak ramah, jadi terpaksa lah nikah adik-beradik. Nikah adik-beradik. Dia tak ada orang. Beranak setina, beranak sejateng. Dua tu. Pemburu betul lah. Jadi balat tu. Jadi tidak kisahlah kalau berlaku balat tu sungguh pun. Kerana zaman tu zaman orang tak ada. So, tapi ada kepasti benda tu berlaku begitu. Ini soal. Ini soal. Kalau berlaku kepada anak Adam tu begitu sungguh kau? Iyalah, tentu dengan cerita-cerita orang tulis dalam Quran, dalam tafsir Quran. Tapi bila kita renungkan, ada pula cerita-cerita lain yang menyatakan bahawa sebelum ada manusia ni, ada dah manusia juga. Tak tahu berapa puluh ribu tahun sebelum daripada ada tu ada. Tak ada dah manusia. Jin dia kata misalnya jin tu manusia bukan hantu.